Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung sikit lagi sebahagian hadis yang ke-25. Iaitu hadis yang ke-24, bahagian akhir ini. Yang mana dalam hadis Muaz, itu hadis yang ke-24, yang diriwayatkan daripada Muaz, kata beliau, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar laisa baini wa bainahu illa mu'khiratul rahli, faqala ya Mu'adh hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi, ila akhiril hadis. Diriwayatkan daripada Mu'adh, kata beliau, pernah saya berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar. Jarak antara saya dengan antara Nabi hanya pelana himar itu sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa dia hak Allah yang mesti hamba tunaikan, dan apakah hak hamba yang Allah kena tunai? Saya berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi memperjelaskan, sesungguhnya hak Allah yang menjadi kewajipan hamba menunaikannya adalah dengan menyembahnya. Hamba hendaklah menyembahnya, dan dalam masa yang sama, ataupun kita terjemah dalam jumlah haliyah, menjadi kewajipan kepada hamba menyembah Allah dalam keadaan dia semua Allah itu, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu kita guna pakai terjemahan la yusyriku bi syai'a. Jumlah itu menjadi jumlah haliyah, menjadi kewajipan hamba menyembah Allah dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Baik. Di sini disebut beberapa perkara lah kita nak tengok, iaitu hak Allah yang menjadi kewajipan pada hamba tunai, yang wajib hamba buat. Kalau kita tengok dari segi struktur ayat ini, fa inna haqqallah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Dua perkara yang menjadi hak Allah, yang menjadi kewajipan terbeban kepada hamba, yang mereka mesti tunaikan kepada Allah. Dua perkara serentak, bukan secara berasingan, iaitu sembah Allah dan dalam masa yang sama tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ulama menimbulkan persoalan, apakah rahsia, apakah hikmah disebut bahawa yang dimaksudkan tanggungjawab yang manusia mesti buat, sembah Allah dan tidak syirik kepada Allah. Apa hikmah dikaitkan sembah Allah dan tidak syirik? Bukankah sembah Allah itu maknanya tidak syirik dah? Kerana syirik itu, bila seorang itu melakukan syirik, maknanya dia sudah meleburkan tauhid dia, dia telah menghancurkan tauhid dia, tak ada erti dalam ibadatnya. Tidakkah ini makna ulang benda yang sama? Kalau sebut wajib pada hamba menyembah Allah, kira-kira tercukup dah. Mungkin kita kata begitu, tapi tidak. Nabi sebut ni, Nabi bukan sekadar sebut selapih makna dia, tetapi dia ada erti menafikan anggapan silap yang berlaku kepada sesetengah manusia, khususnya masyarakat jahiliah. Kerana ada juga di kalangan
agama-agama lain, hatta masyarakat penyembah berhala di zaman Nabi SAW, mereka mendakwa bahawa mereka juga menyembah Allah. Dia kata hakikat dia sembah Allah juga, tapi dalam masa yang sama penuh aktiviti-aktiviti syirik yang mereka lakukan. Jadi kalau begitu kedudukannya, fenomenanya begitu, maka itu bukan hakikat sembah Allah itu. Karena bila kata sembah Allah dengan erti tauhid, dia serentak dalam masa yang sama, dalam perbuatan yang sama, dia ada unsur talak syirik, dia ada unsur ijtinab, menjauhkan diri daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya hakikat tauhid. Dan inilah sebenarnya hakikat tauhid, iaitu beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas, mukhlishina lahuddin. Kemudian dalam masa yang sama, semasa melakukan ibadat dan selepas itu, dia tidak boleh syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat tauhid. Itu tujuan. Selain daripada itu, sebagai penekanan lagi, sebagai bila kita sebut ibadat, apa makna ibadat itu sebenarnya? Boleh jadi pemahaman masyarakat Melayu kita bila sebut ibadat ni, barangkali dia ingat hanya khusus kepada ibadat khusus, ibadat khususiyah. Misalnya semaya, puasa, zakat. Umumnya orang kita dia faham gitu. Tetapi dalam ta'rif syariat, bila sebut ibadat ni maknanya kita melakukan ketaatan kepada Allah dan dalam masa yang sama menjauhkan apa yang Allah SWT larang kita. Misalnya di sini dia buat satu ta'rif yang ringkas. Dia kata ibadat itu bererti amalut ta'at wajtinabul ma'asi. Itu makna ibadat dalam konteks syariat, iaitu seseorang hamba melakukan ketaatan. Inilah saya sebut beberapa kali dah, saya ingat saya ulang beberapa kali dah. Ini dia panggil al-amru bil fa'li, perintah Tuhan yang kena buat. Semua sini dia kata amalut ta'at, melakukan ketaatan, bersifat taat kepada Allah, yang disebut sebagai al-amru bil fa'li, perintah yang Allah suruh kita buat, maka kita buat. Yang kedua, wajtinabul ma'asi, dalam masa yang sama wajib menjauhkan maksiat kepada Allah. Ini disebut sebagai al-amru bit tarki, yakni perintah Allah supaya kita tinggal, jangan buat, maka kita pun tak buat. Sehingga ada setengah-setengah ulama kata wajtinabul ma'asi ni, dia panggil sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah maknanya sunnah Nabi, sunnah tarkiyah yang kena tinggal. Maknanya kita tidak buat sesuatu yang dilarang, kita tidak buat sesuatu yang Nabi tak buat dalam bab ibadat. Itu dikira ittiba' sunnah. Boleh pahala tu, boleh pahala. Mana kita jaga amalan kita dalam bab ibadat ni, dalam bab ibadat dia, dalam bab ibadat semaya, puasa, zakat. Kita dapat maklumat daripada hadis-hadis yang sahih, ni Nabi buat, kita pun buat tu. Kita tak buat hal lain. Sebab apa? Sebab kita buat tu berdasar pada sumber yang sahih. Hak tu dia panggil sunnah amal tarkiyah. Bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat hal lain. Ramai orang buat, misalnya ahli-ahli bid'ah, kita kata orang-orang yang tidak mengaji misalnya, masyarakat, tapi kita cari misalnya sebagai contoh, itu maksud saya panggil sunnah tarkiyah, maka kita pun tak buat. Atas rasa itu tak ada dalil, kita kata. Sekarang ni timur masalah dalil. Allah ni semua nak dalil. Dulu orang tidak begitu. Sebab sistem masyarakat dulu, dalil dia tok guru buat, dalil dia ustaz buat, dalil dia orang lain buat. Gitu yang satu peringkat, satu ketika. Jadi bagi orang awam, orang kampung, bila dia tengok tok guru ayat, tok guru buat, bagi dia hak tu sudah cukup dah. Dia panggil taklid itu. Tetapi kena ingat hadirat, dunia sudah berubah, zaman sudah berubah, manusia sudah mengaji. Luar negara mengaji tinggi dah manusia learn. Semua perkara manusia nak dalil. Hak tak perlu dalil pun dia nak dalil pun. Jadi zaman learn lagu tu. Lepas tu manusia pun boleh baca kitab. Perkembangan itu berlaku. Sebenarnya bagi saya itulah sebenarnya punca berlaku nampak semacam khilaf dalam masyarakat itu. Berlaku pertembungan dua arus yang berbeza itu. Kenapa? Kerana zaman berubah. Nilai intelektual manusia sudah berubah. Mentaliti manusia semua sudah berubah semua dah. Perolehan maklumat berubah. Cara penyebaran maklumat berubah. Dunia sudah berubah. Bila berubah,
Ada juga setengah-setengah orang masih tidak mahu berubah. Inilah sebab berlaku pertembungan. Hak tu sebenarnya. Jadi kalau kita mengikut tarikh dalam bab ibadat ni, maknanya buat benda taat. Tinggal benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu makna ibadat. Baik, seterusnya hak hamba bila mereka melakukan perkara itu, yakni mereka menunaikan hak Allah. Bila manusia menunaikan hak Allah dengan sembah Allah dengan ikhlas dan dalam masa yang sama mengelakkan diri daripada apa-apa unsur syirik, tak buat, sama ada syirik khafi ke atau syirik jali, dia tak buat. Maka hak Allah berdasar pada janji Allah, berdasarkan kepada janji Allah yang disebut dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkiri janji. Atas akidah tu, maka kita guna bahasa yang kita boleh faham, iaitu hak hamba yang Allah kena tunai. Bukan bermakna wajib kepada Allah. Jihad ni kita telah sebut dah sebelum ni. Bukan bermakna kita mewajibkan Allah, tidak. Ni atas keyakinan kita, atas sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdasar pada janji Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan syirik dengannya kepadanya akan sesuatu. Itu janji Allah. Baik, sini ada timbul satu kemusykilan juga sebenarnya, yang ulama sebut dalam syarah tu pun ada. Dalam syarah ni pun ada dia sebut. Bila manusia melakukan ibadat kepada Allah dengan ikhlas, tidak melakukan syirik, maka Allah tidak akan mengazab dia. Dan hak ni Nabi guna, bukan kita guna. Nabi kata hak Allah. Kita kenapa ada dalam konteks ni? Maka hak kita, hak sebagai hamba, bila kita ni cakna syariat, bila kita patuh syariat, maka kita ada hak untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan timbulnya, kenapa Nabi tidak kata bila hamba itu menunai segala titah perintah Allah dengan ikhlas, kenapa tidak guna bahasa maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga? Kenapa Nabi guna Allah tidak akan mengazab manusia, hamba itu? Apa sebab? Kalau kita lah, mana lebih sedap dengar? Mana lebih sedap dengar? Mana-mana hamba yang patuh syariat, yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat dengan ikhlas tanpa ada unsur syirik sedikit pun, dia akan masuk syurga. Kata geram molek itu bunyi tu tak. Tapi sini tidak. Allah tidak akan azab dia. Di sini dia ada unsur psikologi lah kira. Nabi berhadapan dengan jiwa manusia. Nabi tahu kecenderungan jiwa manusia. Misal sini dia ada buat. Dia ada buat sini. Bawah sekali, kalau mana ada kitab cuba tengok bawah tu. Lianna al-insan arghabu fi daf'il madarrah min jalbil manfa'ah. Sebawah sekali. Jadi Nabi SAW sebut, bila manusia patuh kepada Allah dalam konteks tadi, maka Allah tidak azab dia. Tidak azab dia. Kerana manusia ni, dia lebih arghab, lebih minat, lebih suka, lebih cenderung untuk menolak kemudaratan daripada mengambil manfaat. Itu sifat manusia. Sifat kita semua lah, tak kira dia bangsa mana pun, asal dia tu manusia, dia ada satu sifat Nabi nak cerita. Ni kita boleh ambil lah sifat manusia gitu. Misalnya dia beri pilihan kepada dia. Contohnya kita kata, sebagai contoh ni, kalau orang tawar dia tahu dah. Dia kata, kalau mana kamu, kita akan beri rumah lah pada kamu, misalnya sebuah, kita beri percuma rumah. Misalnya, kalau contoh, kalau Tuhan awak tawar lagu tu lah, boleh rumah sebuah, tapi ada penyakit dalam masa yang sama, ada penyakit. Boleh rumah sebuah. Kadang-kadang manusia dia nak hidup sepanjang hidup dia berjual kerana nak sebuah rumah ya, kadang-kadang manusia ni.
Sebab tu bila boleh rumah kau dia melih lembu, naik rumah baru. Tak ada sesat, soalan sesat ada perjuangan hidup dia. Nak ayatnya pentingnya rumah pada manusia. Bila dia offer rumah percuma 5 bilik, 3 bilik air. Tak neng. Tapi ada penyakit. Ada penyakit. Misalnya penyakit ke dia kata, penyakit jantung ke. Kata boleh nak rumah tapi kena hadapilah. Kamu akan kena penyakit jantung. Tapi boleh rumah. Manusia tak sih. Lagi kalau tak sih kena penyakit jantung, rumah pun tak boleh. Dia nak mana? Berdasar pada ni fitrah manusia, dia akan tolak biar tak boleh rumah asal kita ada penyakit jantung. Dah kalau boleh rumah kena penyakit jantung. Misalnya. Tu maksud dia. Sebab manusia ni kalau ada kebaikan tiba-tiba ada juga kejahatan. Kalau dia pilih dia tak sih baik tu. Kalau bersama baik tu ada madarah. Dia tak sih. Dia rela tak kena penyakit biar sesak pun. Tu. Itu dia panggil fitrah manusia gitu. Sebab tu Nabi sebut gitu. Sebab tu Nabi tidak sebut syurga, sebut tak kena azab. Enggak pula ni berdasar kepada hadis-hadis tak ada manusia tidak berada di 3 tempat di hari akhirat. Syurga, lepas tu duduk tengah atas batas, lepas tu neraka tak ada. Dia kata tidak syurga neraka itu kesudahan manusia. Su'ul khatimah dengan husnul khatimah dengan su'ul khatimah, dua tu je. Tak ada yang 3 tak ada. Tak tahu nak hidup mana. Lillah. Tak ada. Memang tak ada. Tapi kuku mana pun jiwa manusia, ni maknanya Nabi main perasaan manusia. Bila sebut dia tak akan diazab dalam neraka, maka waktu dia lebih terasa. Manusia lebih takut tu. Walaupun syurga sedap juga, tetapi bila sebut tak kena azab tu dia lebih terasa lagi. Kerana itu fitrah manusia. Biarlah tak boleh mengusah pun asal kita tak kena penyakit. Tapi waktu dia boleh mengusah penyakit. Tak ada faedah juga duk rumah hakon sedap tapi sakit. Berserabut waya. Tak ada mana. Misalnya tak boleh nak kecing. Asetnya berbilion. Nak kecing tak boleh. Ataupun sakit jatuh, ataupun paru-paru rosak, bergantung dengan oksigen sepanjang hayat. Di mana-mana kena bawa balik oksigen. Apa makna? Apa makna ni harta yang bertimbun, apa makna? Manusia ni kalau diberi pilihan baik, kamu akan boleh harta 1 bilion, tapi kamu kena bawa balik sepanjang hayat. Sebab paru-paru rosak. Kalau tapi kami akan bagi sihat kepada kamu, sihat walafiat, tapi kamu tak boleh 1 bilion. Nak mana? Dia tak boleh gerak. Kena ayat lalu nak mana? Tentu kerana sifat manusia arghabu fi daf'il madarrah min jalbil manfa'ah. Kerana manusia dia lebih hati dia lebih taksir. Dia sifat dia taksir mudarat. Kalau bersama dia taksir mudarat. Kalau bersama manfaat, bersama kesukaan itu ada keburukan, kalau diberi pilihan gitu, dia tak sih. Tak ada makna senang. Tak senang juga lah jadinya. Tak senang juga. Kerana senang-senang ni hadirat dia bersifat hati sebenarnya. Gitu. Itu sebenarnya mengikut apa yang disebut oleh ulama. Satu perkara lain yang kita kena faham juga bila kita baca hadis ni, yang disebut juga oleh ulama dalam mana-mana syarat, tidak diazab dalam neraka. Tidak diazab dalam neraka. Kalau mengikut Mulla Aliul Qari, yang dimaksud tidak azab dalam neraka ni, maksudnya seorang itu tidak diazab dengan kekal. Boleh hak ni boleh katakan menjadi satu kaedah dah. Mana-mana hadis ni satu kaedah ni kita kena faham. Ni kenapa ambil kaedah? Sebab hadis yang menyebutkan bila buat gini-gini tidak akan diazab. Bila buat gini dia pasti masuk surga. Misalnya, sama ada kalau tidak diazab maknanya masuk surga lah. Kadang-kadang Nabi sebut boleh surga lalu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Banyak tu hadis lagu tu. Siapa dia yang akhir kata-kata dia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kita kata mudah dah. Mudah kan apa tu? Ngocak. Tak ambil kira di benda-benda lain. Sekadar tu boleh masuk surga. Nampak mudah dah. Sebab tu ulama dia tidak faham secara zahir, secara tekstual gitu, tidak. Tapi dia faham secara dia panggil jam'ul adillah, dia panggil. Kalau istilah dia panggil jam'ul adillah, mana kita nak faham sahadis, kena kumpul semua hadis-hadis yang berkaitan untuk kita faham sahadis. Barulah dia jadi pemahaman kita tu bersifat jami', lengkap. Kalau tidak, tak lengkap.
boleh jadi silap faham dan sebagainya. Sebab itulah Mulla Ali Al-Qari kata dalam kihdi sebut sama ada bila buat satu perkara masuk syurga, tak buat satu perkara kerana patuh pada Allah, bebas daripada azab neraka. Hak ni maksud dia tidak kekal dalam neraka. Kalau kata masuk syurga pun akhirnya masuk syurga. Kalau masuk neraka pun tidak kekal. Tu masuk syurga. Sebab apa tu? Semua dia merujuk pada kerana tidak terbatal tauhid tu. Dia pergi situ lah kau. Kita kena faham gitu. Cuba tengok akhir ayat, akhir hadis. Cuba tengok akhir hadis. Kata Muaz, bila Nabi sebut gitu, kata Muaz, ya Rasulullah, boleh kau ni nak ayat kau orang lagu ni? Tu kalau kita kecek Kelantan. Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Boleh kau nak ayat kau orang lagu ni? Sebab Anas sebut sana kita ayat tu syarah parah. Orang pun faham. Tak apalah. Sekadar nak ayat lagu ni. Kalau mu ibadat pada Allah, lepas tu tidak melakukan syirik, confirm kamu tidak masuk neraka. Bila kata confirm tidak masuk surga, maknanya confirm masuk surga. Bila kata confirm tidak diazab, maknanya confirm masuk surga. Itulah mafhum mukhalafah dia ni. Kalau tanpa huraian, royak gitu saja. Muaz kata boleh ke? Boleh ke nak ayat ni? Nabi kata la tubashirhum, jangan royak mereka, jangan royak lagi maksudnya. Fayattakilu bima, takut mereka salah faham. Lama mereka salah faham, dia diingat ke kita buat ibadat. Dia diingat ke ibadat puasa, semaya, zakat, haji, hak tu ya. Sedangkan Islam ni hadirat, Islam ni dia bukan hak tu saja, tidak. Islam ni kehidupan. Bima takut dia faham gitu lama, yattakilu dia pun sedar hati. Bila dia duduk main haji tu dalam kepala surga dah kita ni. Surga dah kita ni. Duduk buah kedai kopi daripada tari Zahur sampai ke Ngari. Tak apa, menggo kedai tu dekat masjid. Orang biasa maya bersambung pula. Pesan kedai jangan upah ni buah haji ni. Nak sambung pula lepas maya. Akan jadi lagu tu. Kalau silap faham. Sebab apa? Sebab dia kata dia tak pernah lakukan syirik. Mana ada syirik? Tak ada syirik. Dia tak buat syirik. Lepas tu dia pun semaya tak tinggal dah. Takut dia jadi sedap hati. Jadi menyebabkan amalan lain jadi kurang. Hak tu. Bimbang hak tu lah. Sebab tu ulama buat kesimpulan. Salah satu kesimpulan yang ulama sebut berkenaan hadis ni, bagi setengah-setengah manusia yang baru-baru ataupun yang rendah pemahaman dia, orang-orang kampung yang berpendidikan rendah, setengah-setengah amalan agama tu kadang-kadang kita tak boleh royak. Kalau nak royak kena hurajuhna. Kena hurajuhna. Misalnya ni, kalau kita nak royak, ni makcik hak kata tidak diazab bila ibadat ni, makcik kena faham lah ibadat ni luah. Kena royak gitu jelujur sasa. Sebab itulah Syekh Ubaidillah Sindi dia huranya maksud ibadat tu dia taat pada Allah, tinggal maksiat. Bila kata taat pada Allah, maknanya dia berkait dengan perintah tu. Kita kata, bila sebut taat, dia berkait dengan perintah. Enggak, perintah ni ada dua. Perintah supaya ijtinab dan perintah supaya amr, buat. Perintah supaya fa'il, buat. Dia berkait dengan enggak. Kalau bila kita sebut perintah Tuhan, dia tidak semaya saja. Okeylah semaya, puasa 2, 3, 4, 5 nekara tu setebar tu mau Quran tu dah. Hadis sampai beratus ribu tak nak sabar. Maknanya khitab Allah, bicara Allah dengan manusia ni menyeluruh, yang mencakupi seluruh kehidupan manusia. Itulah sebenarnya ibadat ni. Hak tu Nabi bimbang. Sebab nampak kalau silap royak kepada masyarakat, dia faham terlalu khusyuk, ni bahaya. Seperti ada berlaku sekarang. Dia kata sebenarnya zikir cara sufi, zikir cara tarikat, inilah sebenarnya ajaran Nabi, dan inilah ajaran hak sebenarnya. Siapa dia tak ada buat zikir tarikat dengan cara ahli sufi ni, maka dia tidak ikut cara Nabi. Baru semalam ada orang kata, hak tu dia marilah kenyataan ulama. Semua tu ulama sufi. Saya kena hurama lah, bukan kita kata salah dia kata gitu. Bukan kita kata salah. Dia kena perjelas tu zikir tu lagu mana, apa maksud zikir. Kalau dia kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub tu lagu mana? Orang yang paling kuat berzikir Nabi. Orang yang paling kuat berzikir ni sahabat. Kuat berzikir sehingga diangkat sebagai generasi terbaik. Lagu mana cara hidup dia ni? Kaji. Cara hidup Nabi lagu mana? Cara hidup sahabat lagu mana? Bentuk pemikiran sahabat lagu mana? Hak tu lah kalau kita nak kaji. Allah ni kaji. Tokoh pemikiran Hasan al-Banna orang kaji. Tokoh pemikiran
Lah ni ada orang buat tokoh pembela bekas PM. Dr. Mahathir ada orang buat PhD nak kaji tu. Sungguhnya. Cuba kaji kat pemikiran Sayyidina Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga tu. Cuba kaji ni pemikiran sahabat-sahabat besar ni, khususnya sahabat Pak tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bagaimana cara mereka? Cara kehidupan mereka, cara mereka i'tiqad mereka. Bagaimana cara i'tiqad sahabat? Dengan anak tu ada jilid kitab. Bagaimana i'tiqad sahabat? Dalam akidah lagu mana pandangan sahabat? Dalam bab syariat lagu mana? Jilid kalau baca tu kita akan nampaklah lagu mana sahabat dia memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sebut masalah zikir, kita apa boleh tak sebut? Boleh sebut. Tapi biar pasti serupa lah. Biar pasti serupa. Gitu kan. Itu hadis yang ke-24. Sebenarnya dalam hadis ada disebut, kata Syekh Mullah Al-Qari seperti mana yang kita maklum lah. Memang umat Islam ni ramai yang masuk neraka. Bukan maknanya bukan bermakna lebih 50% ramai ni, maknanya jumlah yang ramai. Memang itu sabit. Memang mengikut ulama berdasar kepada kenyataan-kenyataan dalam hadis yang sahih, fala yunafi dukhula mana tidak dinafikan ramai masuk dalam bentuk jumlah yang ramai masuk neraka daripada umat Muhammad ini. Makna hak Islam, hak tauhid dia masih ada, masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia tu usat, kerana dia pelaku maksiat. Itu memang jelas, tak ada khilaf tu. Memang ramai umat Nabi Muhammad ni hak masuk neraka. Seperti mana sabit dalam bukan hadis sahih, dalam hadis-hadis sahih. Masuk neraka bukan bermakna kekal. Jadi bila kata ramai masuk neraka, tidak bercanggah dengan hadis ni. Tak bercanggah. Sebab tu ulama menafsirkan, menghuraikan bahawa maksud tidak diazab dengan kekal. Maksud kata masuk syurga maknanya tidak kekal dalam neraka, akhirnya masuk syurga juga. Itu maksudnya. Ni berkait dengan masuk neraka. Kemudian ulama juga telah dengan pasti sebut yang masuk neraka ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Dan ulama juga pasti berdasar pada nas bahawa bila masuk syurga dia semuanya kekal. Tak ada lah kata kalau masuk syurga lama tu tobik pula, masuk neraka duk boleh 4-5 minggu masuk syurga pula. Tak ada lagu tu, bukan main lagu tu. Dia tak ada jenis lagu tu. Bila masuk syurga sama ada masuk syurga selalu ataupun kena azab dari neraka dulu kemudian masuk syurga. Bila masuk syurga dia tak tobik dah. Itu ulama pasti tu. Berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Baik, seterusnya kita ambil hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 Hadis yang ke-25. Tapi kena ingatlah hak ni walaupun Nabi lari, tapi dalam riwayat lain akhir sekali sebelum mati Muaz bin Jabal ini dia royak. Kalau tidak nak tahu kita nak tahu kalau dia tak royak, dia royak. Dia memang takut dosa tak royak. Bila dia tengok umat Islam ni sudah sampai ke satu tahap kukuh dah akidah, sudah banyak dah menerima ilmu agama, banyak dah kefahaman, maka dia sebut juga. Bukan kata tersebut, cuma kita kena faham dalam konteks setengah-setengah manusia. Teks agama hak gini kena beringat. Sebab itulah ada ulama yang memberi satu pengajaran kepada kita dengan hadis-hadis sumpah ini bahawa setengah-setengah ilmu tu, sebab saya sebut dah pada minggu lepas, Datuk Guru saya pun dia beringat benar lah. Sebab ada juga enggak ulama terima, jangan kata ulama tak terima, tarikat ni terima juga, sufi ke apa terima. Sufi ni tidak canggah syariat, jangan kita kata tak ada langsung. Ulama besar perkara dia hidup lagu tu ada. Kita jangan tolak terus apa tak ada langsung. Jangan. Mana jangan pukul borong lah.
Walaupun istilah tu istilah yang bukan diguna oleh Nabi SAW, kira-kiranya gitu. Dari segi popular dia, tidak dipopularkan oleh Nabi. Kita nak kata taklif selalu, tak juga. Sebab tu lebih baik kita guna kalau dia tidak bercanggah. Cuma kita menganjurkan, kalau untuk masyarakat, kita menganjurkan pilih yang pertama adalah kita didik masyarakat seperti Nabi didik para sahabat. Itu yang terbaik. Tak ada benda pelik-pelik. Lagu mana? Dan tidak ada satu maklumat tersembunyi. Tak ada maklumat tersembunyi daripada Nabi. Misalnya hak ni pada Sayyidina Bakar. Lepas tu daripada dia lah, orang lain tak tahu soal dia puwi. Tak ada lagu tu. Tak ada. Cuma kena ingat, ilmu-ilmu orang panggil jenis ngatik, jenis gapo ni kita nak ambil pendapat orang ni paling ingin. Paling ingin. Kalau kita berminat sangat melalui, kena ngaji dulu hati-hati. Kena ngaji juhna dulu. Biar faham asas-asas kita. Ni kita hadis pun mata arba'in pun tak habis, tak suruh tebal lah hati-hati. Kalau mata arba'in pun tak habis, tak suruh tebal. Kena ngaji. Lepas tu ngaji ni sepanjang hayat. Kenapa pengajian ni sepanjang hayat ni konsep agama kita? Kerana boleh berlaku di celah-celah tu kerosakan, kesilapan dalam amalan kita. Lama mana pengalaman ulama sendiri pun ada lama dia faham silap, kemudian selepas tu dia betul balik. Kerana apa? Kerana konsep pengajian sepanjang hayat tu. Kita pun begitulah juga. Tu. Janganlah kita kata tak ada. Kita kata sufi ni Yahudi. Ada juga. Tapi ada sungguh sufi Yahudi pun. Ada sungguh, bukan tak ada. Sufi ni sesat. Ada sungguh. Banyak ada, banyak. Jadi kalau nak uji benda ni pada orang kampung, saya nasihat pasal lah. Kalau dengan cara ngatik dengan sudut sampai pergi seminggu tak kelik tu mai jemaah, berjemaah dalam rumah tak pergi masjid. Nah. Tu dalam Islam tu hak lagu tu orang panggil iktikaf di masjid. Lain tak boleh nak buat lagu tu. Kena beri ada. Tak ada kelebihan lah seluruh ayat. Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab fiqh ke iktikaf ni, kalau kita niat iktikaf, misalnya contoh kita nak iktikaf seminggu, kita pun bawa dengan baju pergi duduk masjid, tubik kerja pun tubik pada masjid. Kita pergi kerja tu boleh pahala iktikaf. Selepas kerja balik pula. Kadang-kadang ada keperluan di rumah, pergi beli sayur, agi ke bini, misal dalam bulan Ramadan kita bagi. Memang dalam kitab fiqh, memang ulama sebut iktikaf kita seminggu tu masih dalam keadaan mualat. Tidak inqita', tidak terputus. Mari kita pergi beli sayur, nak pergi hantar rumah, kata kelip bagi masjid pula, tak putus iktikaf. Tak ada lebih tinggi daripada Tuhan. Dia tak ada lebih tinggi daripada Nabi ajar. Lepas tu saya bimbang, siapa putih sepuh minggu tak kena tari. Duduk ngatik dulu. Gitulah hadirat beliau ayat ni. Kalau sebut lebih lagi ke dia terai berdoa pula. Tapi gitu. Cuba tengok, ada. Mana ada iktikaf tu sebenarnya lebih itu. Kalau nak buat di masjid, tak ada tempat lain lebih daripada itu. Rasulullah ayat mengikut agama kita, mengikut sunnah, tak ada. Nak niat lain tak ada niat iktikaf. Rasulullah ayat lah. Suci setara mana tempat tu. Tak boleh. Kalau supaya sahabat Nabi duduk iktikaf baca Quran, masjid lebih daripada tempat lain. Jangan kita buat tempat lain. Siapa pergi ke gunung ke, pergi ke rumah, pergi ke tepi kubur, kau pergi ke mana-mana duduk seminggu atas nama suluk ni. Kalau ada seorang tu nak buat tu, ikut dia lah. Cuma untuk bui sebagai cara beragama bagi masyarakat awam, itu bagi saya salah. Dasar kita tengok realiti Nabi didik para sahabat dia, tidak gitu. Sebab tu zaman Sayyidina Osman, bila ada sahabat misalnya Abu Dzar nampak ke arah tu sikit, Abu Dzar ni kalau dalam riwayat dia nak ada disebut, dia nak pagi tu orang Islam kalau boleh tak ada harta milik dia. Dia bangun pagi tu dia milik Allah, dia tak ada milik harta. Dia nak orang lagu tu juga. Banyak amalan-amalan dia tu kira-kira masyarakat payah nak buat. Sehingga ada dalam riwayat kata dia marah, dia pukul dah sahabat-sahabat lain. Kenapa? Kerana duk sipih harta. Dia kata tak boleh. Kita ni kena jangan, mana kalau bangun pagi teringat kepada harta, mana tak kena tu, kena teringat kepada Allah. Jangan biadalah harta. Tak keberat tu. Tu saya nak Osman suruh dia pergi ke Rabdah ni tepi bukit Amun duduk sini. Duduk sini ngatik sini. Kira-kira duduk sikit di sini. Tu Rabdah nama tempat tu. Gagal fitnah terhadap Sayyidina Osman gitu. Proporsi guna.
Guna isu tu, exploit isu tu. Kata Sayyidina Uthman, moga Abu Zar ke sahabat besar Nabi, ini antara sahabat Nabi terselamat daripada takfir Syiah. Abu Zar ni salah seorang sahabat Nabi hak Syiah tak kafir dia. Lama-lama puluh-puluh ribu sahabat tu, antaranya Abu Zar hak tak jadi kafir. Tiba-tiba Sayyidina Uthman pula kita jadi Rabzah tepi bukit, kawasan terpencil sikit. Jadi kita tengok kan, dia tidak salah Abu Zar tu. Yang ramai-ramainya ada lagi tu. Dia nak ambil jalan. Sebab tu kita kata cara tu ada. Bolehlah naik sikit tinggi. Misalnya buat sesuatu, siapa tak boleh ingat, tak boleh buat bila kita buat ibadat, tak boleh kerana nak syurga, tapi kerana nak ikut perintah Tuhan. Walaupun waktu ulama bahas kebut dalam kitab tu, ulama bahas kemain tu, boleh ke lagu tu. Dah kalau tak boleh buat apa ya Nabi duduk offer lagu tu. Man shama Ramadan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu lagu mana tu? Banyak lagi hadis-hadis lain. Imanan wa ihtisaban, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada riwayat lain sebut buat amalan itu hak akan datang pun Allah akan hapus juga. Hak tak buat lagi pun. Lepas tu lagu mana tu? Lepas tu banyak bertemu. Syurga ni diguna sebagai modal untuk targhib. Dalam ulama sebut ada kitab khususnya, at-targhib wa at-tarhib. Targhib maknanya galak buat ibadat dengan buka dengan syurga. Buat gini boleh syurga. Dalam syurga sebut dah pula gini bidadari. Hak bidadari tu pun parok dah kena. Lepas tu lagu mana? Hak tu ulama kata tak kena tu. Tak kena. Maknanya kalau kita kata kita sudah lari daripada metod Nabi. Sudah lari daripada metod Nabi. Ada yang kata hak tu untuk orang awal, untuk peringkat tinggi. Dak kepada Sayyidina Bakar dia ayat gitu. Masalahnya Nabi ayat gitu pada Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar tak tinggi lagi kah? Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat besar, hak tu hadis tu lah kau guna. Dak lah kalau kita, sebab tu ulama kata kalau kita tak si tengok pada tu biar buat kerana Allah, tak si tengok ke syurga tu dah. Tak apa tu. Tapi setengah-setengah orang-orang yang melampau, dia kata menafikan ikhlas buat sesuatu kerana nak syurga. Ha ni ya ulama marah ni. Ya ulama kata ni melampau. Ajaran yang melampau, tidak sederhana. Hak kata khairul umur awsatuha tu tidak lagu tu. Hak supah Nabi. Tu tak boleh gitu. Jadi kalau ada benda agak bersifat eksklusif gitu, dia bukan untuk orang awam. Sebab tu di India ramai ulama-ulama terlibat dengan hidup kesufian. Tetapi oleh kerana dia ni Maulana, dia takwi pada orang-orang tertentu. Dia tengok anak murid dia, tak lepas mengaji daurah hadis, dia takwi. Kalau nampak je ni tak berapa song lah, dia takwi. Kita sini Quran pun tak habis duk mengatik. Tu yang jadi tak seimbang tu yang kita bimbangnya tu lah. Tu yang jadi punah tu. Pendidikan kita takwi molek, kita betul-betul nak ambil hak syakak lalu, hak jalan pintas. Tak ada jalan pintas tak. Dia hadza sabili, ni ya jalan aku. Ikut tak ada jalan lain. Tak ada. Kena beringat hati-hati lah. Kena beringat hati. Saya bimbangnya takut kita jadi salah faham. Sehingga dengan berani kata cara zikir, cara sufi ni lah cara Nabi. Kalau tak ikut ni tidak ikut sunnah. Jadi orang nak faham lagu mana tu? Orang nak faham lagu mana? Kita kata ni zikir cara sufi, tapi kita kaitkan dengan Nabi. Nabi tidak gitu. Ada Nabi nampak gitu. Kocok tiang kita ada Nabi. Nampak ketuk-ketuk tu Jepun tak ada? Tak ada. Bahkan kalau kita tengok dalam ada satu buku kecil, orang panggil zikir secara jahar ni setara mana. Ada sebuah buku bagus tu, rasa lebih 50 dalil dia, 50 hadis yang dikatakan zikir derah zaman sahabat ni setara mana. Apakah derah siapa hadut di tepi kolah ni dengar ke lagu mana? Tak ada. Bila hak kata derah tu maknanya siapa dengar di telinga dia. Tapi orang duduk semaya ni tidak terganggu. Itu makna derah. Setengah derah tu tak bunyi, bobo bunyi. Setengah tu bunyi nyata di telinga dia. Tu je maksud derahnya. Tidak guna mikrofon. Tak. Tidak gitu. Hak kata zikir derah. Setengah tu je. Ni siapa nampak anak tekak ni anak. Siapa kejut duduk sebatu berdengar. Tapi katanya kena rombok dah. Diberi halal. Keluarga saya terlibat juga. Orang situ duduk cerita, tengah-tengah malam, jauh rumah tu bunyi. Sebab dia buat serentak.
Waktu tak ada dalil sikit habuk. Cara tu dah dah start pukul 12 malam. Dah start pukul 12 malam. Bertidak pukul 3 pukul 4. Jadi saya habuk nak pukul 4 bunyi kata pok dia balik. Berduduk kat rumah kita. Oh, berat hadirat. Bapa jadi lagu tu. Jadi hak ni nak saya sebut ni, saya sebut ni. Jadi yang saya kata tak seimbang tu sebab syariat dia jadi tak bercara. Bini tak tutup aurat. Jangan kira lah si ayah ni dengan serban ni. Yang letak kain atas ni pulak nak ayat. Tak apa letak kain. Tak 2-2 3 lap. Tak apa. Tak ada masalah tu hadirat. Nak letak tu. Tetapi syariat hak Nabi tu dia kena duduk situ. Akal, pemikiran, pemusatan pemikiran manusia orang Islam di situ. Kalau lari daripada hak Nabi, nampak pelik selalu. Dia kena gitu hati-hati. Dia kira baik kalau kita tengok pakaian anak dia dengan dia langit dengan bumi jauh. Itu maksud saya tidak seimbang. Makna dia bina kehidupan beragama jauh daripada cara Nabi bina untuk sahabat dia. Sedangkan banyak gitu muhadis, kamu tak akan lepas. Kamu tak lepas tanggungjawab kamu berzikir sebanyak mana pun kalau kamu abaikan anak pinak kamu, abaikan isteri kamu, abaikan anak kamu, khususnya anak perempuan dan sebagainya. Tak lepas. Tak suruh ayat berzikir setara mana. Sebab tanggungjawab jaga anak pinak, ku anfusakum ahlikum nara tu perintah yang sama daripada Tuhan yang sama. Seperti mana Allah perintah semaya, hak tu pun kena jaga juga. Jadi kena beringatlah hadirat. Jadi insya-Allah hadis yang ke-25 ni kita baca minggu depan lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang tu boleh memberi satu peringatan lah kepada kita, satu kita kata garis panduan kepada kita. Kita nak dapat cara hidup Nabi, cara zikir Nabi mesti melalui hadis yang sahih. Mesti melalui hadis yang sahih. Gitulah hadirat. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.